Hyaluronic acid. Saya percaya ramai yang familiar, ya, sangat kenal bila saya sebut nama bahan itu tadi, terutama mereka yang menggunakan produk Hada Labo ataupun pernah belik-belik, ya, ataupun nampak iklan Hada Labo tu memang nampak perkataan hyaluronic acid. Jadi kita nak bincang tentang hyaluronic acid dalam video kali ini. Hyaluronic acid, saya nak bagi tahu dulu, dia bukan sejenis asid tau, bukannya pakai melukakan kulit ke, dan bukan juga macam alpha hydroxy acid, bukan macam beta hydroxy acid yang kita pernah banyak kali bincangkan. So, hyaluronic acid adalah actually sejenis molekul gula, ya. So, secara semula jadinya badan kita ni menghasilkan hyaluronic acid. Tetapi as we get older, semakin kita alami penuaan, penghasilan hyaluronic acid daripada badan ni semakin kurang lah, ya. Kalau dalam badan, hyaluronic acid ni berfungsi banyak pada, selain daripada manfaat kulit, banyak pada sendi, ya. So bila kita punya sendi tu bila perlu bergerak-gerak, dia tak adalah kita panggil berlanggar satu sama lain menyebabkan rasa pedih. So hyaluronic acid is one of the ingredient atau bahan yang fill behind ataupun di antara sendi ni, menjadikan sendi itu lancar lah kan, kurang rasa kesakitan. So kalau dari sudut kulit pula, hyaluronic acid ni dia sangat terkenal apabila dia mempunyai satu kelebihan yang biasa kita dengar dalam iklan, iaitu ia mampu memegang seperti magnet, to hold beribu-ribu kali, dikatakan beribu-ribu kali beratnya sendiri. Maksudnya kalau sesuatu produk itu mengandungi hyaluronic acid, ya, kita letakkan pada kulit, dia mampu menarik kelembapan dan pegang kelembapan itu agar kulit kita rasa lembap lah. So biasanya disebut begini, 1 gram hyaluronic acid dia boleh pegang kelembapan atau air dalam lebih kurang 6 liter. So 1 gram 6 liter, banyak tu. Hyaluronic acid dia adalah sejenis bahan dalam skincare kita panggil sebagai humectant, ya. Humectant ni adalah bahan yang retain, menahan, mempertahankan moisture. So macam kita sebut tadi kan, dia boleh menahan sehingga 1 gram ke 6 liter beratnya sendiri. So bayangkan kalau diletakkan sedikit pun hyaluronic acid pada sesuatu produk, biasanya serum, essence, kan kita boleh nampak benda macam itulah, ya. So bayangkan betapa lembapnya kulit kita. Dan satu lagi kelebihan hyaluronic acid ni, ya, yang bestnya adalah hampir semua jenis kulit boleh menggunakannya dan ia bermanfaat untuk diletakkan dalam hampir semua jenis produk. So dalam produk seperti essence, serum, toner, pelembap, kita boleh jumpa hyaluronic acid, sehingga kan sunscreen, sunblock pun boleh diletakkan hyaluronic acid, ya, sebab dia berguna kepada hampir semua jenis muka dan boleh dipadankan dengan hampir semua jenis bahan. That is the good thing about hyaluronic acid, ya. Lagi satu, hyaluronic acid ni kategori murah tau, dia tak semahal bahan-bahan yang lain. Sebab tu dia boleh dicampurkan dalam semua bahan. So kita nak bincang selepas ini kelebihan ataupun apa akan terjadi pada kulit kita apabila kita konsisten memakai hyaluronic acid. Kelebihan pertama sudah tentunya melembapkan kulit. Bayangkan ni kulit kita kan, bila kita sapu hyaluronic acid, ya, dia membekalkan kelembapan dengan cara dia tarik daripada kelembapan daripada udara ni, molekul-molekul kelembapan lah. Kita tak boleh bayang kalau dia macam tertarik macam turun air hujan macam tu, bukan tau. So bila kita sapu pada kulit, hyaluronic acid tu dia tarik kelembapan daripada udara, pada masa yang sama dia tarik kelembapan daripada dalam juga. So dengan cara itu kulit kita ni permukaan dia kekal lembap, ya. Sebab itu banyak kali dipesan kalau sesiapa yang nak pakai hyaluronic acid, terutama pelembap yang kandungan besarnya ada hyaluronic acid, sangat digalakkan untuk memastikan pakai ketika kulit tu lembap, bukan basah, lembap. Apabila hyaluronic acid tadi disapu pada kulit kan, dia juga melakukan satu kerja iaitu protect skin barrier lah, memastikan kita punya benteng kulit tu terjaga. So kalau orang yang kulit kering biasanya benteng kulit dia ni lemah tau. So bila dia pakai produk yang ada hyaluronic acid, bukan setakat memberi kelembapan kepada kulit dia, jadi benteng kulit dia yang lemah tu, yang kering
kekering dan juga alami kekeringan itu, ada dua benda berbeza boleh diberikan kelembapan dan boleh jadi supple, boleh jadi moisturized, boleh jadi hydrated dengan bantuan hyaluronic acid. Kedua, hyaluronic acid ni sangat membantu sebagai bahan yang bersifat anti penuaan. So bayangkan tadi kan bila kita sebut sifat hyaluronic acid ni, bila kita sapu, dia akan berupaya menahan air kan, dia hold the water, isn't it? So bila dia hold the water tu, skin cell, semua kita punya sel-sel kulit dalam epidermis tu dia akan jadi plump lah, sebab ada air-air yang mencukupi di sekitarnya. Pada masa yang sama, apabila hyaluronic acid ni bekerjasama dengan collagen, dia sangat-sangat membantu collagen tu bertindak dengan lebih baik, jadi kulit akan jadi lebih anjal, lebih gebu, yang kita sebut dalam bahasa Inggeris plump-plump tu. Itulah nak bukan kata mempelam, plump tu maksudnya kulit tu anjal bouncy, gitu, bouncy. Sebab tu kalau kita tengok iklan Hada Labo tu, kadang-kadang dia tunjuk dia tepuk-tepuk muka tu macam tu, So itu adalah keistimewaan hyaluronic acid dalam sifatnya membantu mengurangkan ataupun memperlahankan penuaan. So your skin punya garis-garis halus pun akan hilang kerana hyaluronic acid tadi fill the gap. Dia melembabkan, pada masa yang sama dia fill the gap lah. Dia menyebabkan garis-garis halus, fine line, kedutan ni boleh berkurang. Itulah sifat anti penuaan. Ketiga, kelebihan hyaluronic acid ni bagus dalam membantu skin untuk pulih daripada sebarang masalah. Contoh, kalau ada parut, kalau ada bekas-bekas jerawat. So, kalau kulit kita cukup lembab, segala bahan yang lain boleh beraksi, boleh berfungsi dengan lebih baik. So, it helps in term of healing proses itulah. Sama juga macam kalau kulit kita mengalami kerosakan akibat sunburn, bila kita pakai mencukupi bahan yang mengandungi hyaluronic acid, itu pun dia boleh bantu juga. Dia boleh bantu mengurangkan sunburn tu jadi lebih teruk, kerosakan tu jadi lebih teruk, dan membantu menyediakan situasi atau keadaan yang bagus untuk pemulihan kulit. So if you wear hyaluronic acid dengan konsisten, if you have any skin problem, your skin will heal better and faster. Kelebihan hyaluronic acid yang keempat, iaitu hyaluronic acid ni juga bersifat antioksidan. Kita dah bincang juga banyak kali tentang antioksidan. Maksudnya hyaluronic acid ni bila dipakai boleh membantu kulit melawan segala radikal bebas yang datang daripada udara, persekitaran, asap, makanan, so all these things yang biasanya daripada persekitaran kita lah, yang mana sebenarnya tak baik untuk kulit. So kalau kulit kita terdedah dengan radikal bebas, kita akan mudah alami penuaan, kekeringan, skin barrier kita akan rosak. So basically, applying hyaluronic acid membantu kulit kita untuk ada benteng untuk mempertahankan diri dan melawan all those bad things yang kita panggil radikal bebas ini. So hyaluronic acid antioksidan. Baik, apakah produk yang mana saya gunakan yang mengandungi hyaluronic acid? Memperkenalkan, nama dia saya kena baca Super Hydrating hyaluronic acid. Dia sebut macam tu. Kalau tengok label dia kat sini kan, dia ada perkataan HYA. Nampak tak? HYA. Hyaluronic acid lah. So ini adalah daripada Sephora. Jangan berdebar. Jangan takut. Ingat dengar Sephora je macam rasa macam nak mahal kan? Alamak, Puan Mary tunjuk produk Sephora. Sabar. Ini adalah produk Sephora sebenarnya. Sephora Melayu sangat. Sephora kategori mampu milik Okeylah kita sebut Sephora. Ada satu staff dia, saya nama Jiha tu, dia sebut Sep. Habis Sephora. Alright. So produk Sephora ini mampu milik. Yang ini 30 ml. Harga dia saya tengok kat sana RM45. Ada satu lagi saiz lebih besar sedikit, 50 ml. Harga dia dalam RM69 kan, RM69 gitu. So lagi besar, lagi murah lah Saya berminat menggunakan produk ini kerana dalam fasa hidup saya dalam beberapa minggu yang lalu, berbulan yang lalu sebenarnya, I think I bought this somewhere around September. Kulit saya mengalami kekeringan. I have oily skin. So then kulit saya mengalami kekeringan akibat mungkin
radikal bebas, mula tak cukup tidur, makan pun tak teratur, benda-benda macam tu lah. Tidur tak lena, mandi tak basah, macam tu lah kan. So mulalah radikal bebas tu menyerang, kulit saya jadi agak kering. So when I start to realise my skin jadi agak kering, saya mula mencari solution and I start to think about hyaluronic acid. So saya belilah yang ini dulu dalam botol 30 ml ni. So it's actually very worth it tau. Sebab nak tunjukkan ya, kecil je kan? Macam tapak tangan saya ni, nak kata besar sangat pun tak, lebih kurang lah ya. Gitu. Okay, so dalam produk ini disebut bahawa dia mempunyai sodium, hold on, let me just, sodium hyaluronate. So apa ke benda pula sodium hyaluronate ni? Kalau siapa-siapa yang tahu hyaluronic acid, pada masa yang sama sebenarnya hyaluronic acid ni dia ada sepupunya lah. Ya, kita panggil terbitan daripada hyaluronic acid, nama dia sodium hyaluronate. Sekejap saya baca balik. Betul lah. Betul, sodium hyaluronate. Ya Allah, bacalah label kat situ ya. So dia kecil je, yang bestnya adalah dia dalam tube. Senang ya. Saya tak suka sangat yang dalam jar, tapi kalau tak ada pilihan saya pakai jugalah yang dalam jar. And satu benda, produk ni saya dah pakai hampir 2 bulan tau. I think 2 months ya, bulan Oktober sekarang ni kan. Tak habis-habis lagi 30 ml ni. Ada few reason lah. Number one, saya gilir-gilirkan dengan produk ataupun moisturizer saya yang lain. Dan saya fokus untuk pakai yang ni pagi dan malam, terutama kalau kulit saya rasa a bit drier. So saya mulalah pakai ya. Okay, so saya nak bagi tahu dia punya texture kan watery tau. Sebab itulah dia macam kalau pakai sikit je pun dia dah macam lotion yang sangat milky. So kalau pakai sikit dia pun dia boleh cover a lot area. So biasanya saya pakai dot 5 dot je. Memang dah mencukupi. So mula-mula macam tak percaya bila orang tu bagi tahu pakai botol kecil je tahan 2 bulan, tapi lepas saya experience sendiri memang betul. Immediately lepas dipakai kulit terasa lembap. So if you have oily tapi dehydrated skin, kalau ada dry skin, especially dry and dehydrated lah, this is very useful. So dia ambil masa sikit nak sapu supaya dia jadi rata, but at the end dia mudah juga serap. Dia ini adalah non-comedogenic, tidak menyumbat pori-pori dan feel slightly macam sticky sikit je, jangan risau, sikit je. But after a while feeling of sticky tu hilang lah. Tapi yang paling best memang rasa lembap sangat. So bagi saya 30 ml tahan 2 bulan dengan saiz besar macam ni dengan harga RM45. This is one good source of hyaluronic acid. Walaupun dia adalah sepupu hyaluronic acid lah, sodium hyaluronate. Sodium hyaluronate ni dikiranya perbezaan dengan hyaluronic acid adalah saiz molekul. So saiz molekul sodium hyaluronate dia lebih kecil, so it goes deeper into your skin. Itu kelebihan dia. But again, remember, kalau nak pakai produk ini, pakai ketika kulit kita lembap. So lepas cuci muka tu ambil kat face towel, lap sikit. So sapulah benda ni. So pagi boleh, malam pun boleh, dan diikuti kalau pagi dengan sunscreen. It really helps your skin. Strongly recommend this. If you would like to know more about hyaluronic acid, ya, bagi tahu saya, atau ada bahan-bahan lain yang kita nak bincang, bagi tahu dekat ruang komen. Selamat mencuba. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.